Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Najib pula, 1MDB. Alright, case 1MDB, Jolo proxy Najib dalam 1MDB, kata Jasmine Lu. Okey, untuk makluman, konteks Jasmine Lu ni antara saksi yang penting dalam kes 1MDB kerana beliau merupakan penasihat undang-undang di dalam 1MDB dan beliau menyerah diri kepada kerajaan Malaysia baru-baru ini. Tindakan Low Tech Joe atau Jolo dalam 1MDB membuktikan dia dilihat sebagai proksi bekas Perdana Menteri Najib Razak menurut bekas penasihat undang-undang syarikat itu, Jasmine Low. Low berkata demikian ketika memberi keterangan dalam kes rasuah 1MDB berjumlah 2.27 bilion terhadap Najib. Low yang dahulunya individu yang dekat dengan Jolo memberi keterangan berhubung pelibatan ahli perniagaan itu dalam keputusan keuangan. Low sentiasa gunakan pengaruhnya sebagai individu yang dekat dengan Perdana Menteri ketika itu Najib. Kebanyakan tindakan untuk orang kata apa, kebanyakan tindakannya untuk membuatkan kami melihatnya sebagai proksi Perdana Menteri. Kebanyakan perkara utama memerlukan lampu hijau daripada Perdana Menteri perlu dipincang dulu dengan Low sebelum dibawa kepada Najib, kata Low. Saksi pendakwaan ke-50 itu menyifatkan gaya pengurusan 1MDB sebagai pendekatan atas ke bawah, top down, dengan anggota pengurusan perlu mendapat tanda tangan Najib untuk dokumen berkenaan pelaburan dan keuangan. Low berpandangan ia ekoran perkara 117 memorandum dan artikel pertubuhan yang menyatakan persetujuan Najib diperlukan untuk projek penting dan utama. Ini kerana Najib juga merupakan Menteri Keuangan pada waktu itu yang mengetuai Menteri Keuangan diperbadankan. Katanya lagi, dia selaku penasihat undang-undang pada masa itu menyediakan special rights redeemable preferences secara bertulis dan dokumen itu akan diserahkan kepada Jolo untuk mendapat tanda tangan Najib. Bagaimanapun, dia mengakui tidak tahu bagaimana Jolo mendapat tanda tangan bekas Perdana Menteri itu. Lu juga memberitahu yang bekas CEO NDB Syarul Azral Ibrahim Halmi menawarkannya menyertai NDB sebagai penasihat undang-undang pada Mei 2011 meninggalkan kerjanya UAB Group yang bergaji 45,000 sebulan. Dia berkata Jolo yang juga yang menjadi pengarah UBG berkata dia tidak menghalang jika dia ingin menyertai 1MDB. Lu bekerja dengan UBG Group sejak 1 Januari 2009 sehingga 2011. Maksudnya pengarah UBG Group adalah Jolo. Menurut keterangannya dia pernah bekerja di Zain pembicaraan. Okey, baik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Antara saksi penting Jasmine Lu ni yang mana dia sebelum ini dikatakan hilang dan melarikan diri telah kembali dan memberi kenyataan. Kenyataan utamanya adalah dia mengatakan bahawa segala dokumen-dokumen penting terutama pelaburan-pelaburan penting itu perlu mendapat kelulusan Najib, which is understandable. Dia sebagai pengurusi 1MDB, Perdana Menteri, Menteri Keuangan, understandable. Tetapi menurut Jasmine Lu, sebarang dokumen yang nak diserahkan kepada Najib akan diserahkan kepada Jolo. Di sini kita nampak perkaitan di antara Jolo dengan Najib Tun Razak. Sebab selama ini defense Najib atau apa yang Najib katakan, dia tak kenal dua perkara. Dia tak kenal siapa itu Jolo dan dia mengatakan bahawa Jolo telah menipu dan memanipulasikan dokumen-dokumen tersebut.
Okay. Itu argument dia sejak daripada SRC sampai kepada, terutama dalam 1MDB. Terutama di dalam 1MDB. SRC pun sama. Dia kata dia tak tahu dokumen tersebut, bank account tersebut, Jolo ada, apa orang kata, telah masuk duit dalam itu, Jolo yang mengeluarkan dan dia tak tahu apa-apa. Menurut beliau. Menurut Najib. So, benda ini antara crucial evidence bahawa sebenarnya dokumen ataupun sebarang transaksi yang melibatkan 1MDB ini sebenarnya diketahui oleh Najib. Sebenarnya Najib mengetahui transaksi tersebut. Dalam masa yang sama kita kata, pegawai-pegawai penyiasat di dalam kes 1MDB juga dihentikan, ditukar. Malah telah ditukar kepada orang lain, malah dihentikan ataupun akhirnya dipindahkan jabatan. Okey. Ini kenyataan daripada saksi seterusnya. Mahkamah, pegawai penyiasat terima arahan henti siasat kes 1MDB. Pegawai penyiasat penyelewengan dana 1MDB memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini, beliau pernah menerima arahan daripada pihak tertentu agar tidak meneruskan siasatan kes bertujuan melindungi Datuk Seri Najib Razak daripada pendakwaan 8 tahun lalu. Penguasa kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Nur Aida Arifin berkata, arahan itu diterima setelah pelantikan Tan Sri Zulkifli Ahmad sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru menggantikan Tan Sri Abu Kasim Muhammad. Ketika ditanya oleh Timbalan Pendakwa Raya, Ahmad Akram Garib, identiti video yang mengeluarkan arahan tersebut, saksi pendakwaan berkata beliau mengingatinya namun ada mencatatnya dalam diari siasatan. Menurut Aida, terdapat laporan polis dibuat oleh pihak tertentu yang mendakwa wujud konspirasi melibatkan Abu Kasim, bekas Peguam Negara, Tan Sri Abdul Ghani Patail dan Gubernur Bank Negara Tan Sri Zaiti untuk menggulingkan Najib dan kerajaan pada ketika itu. Maklumat itu diperolehi ketika mahkamah mendengar rakaman audio perbualan antara bekas Perdana Menteri dan bekas pegawai khasnya Datuk Amhari Effendi Nazaruddin. Sebanyak 9 rakaman audio dimainkan di mahkamah pada pembicaraan kes Najib yang menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapat suapan berjumlah 2.28 bilion. Dalam masa sama, pertukaran Abu Kasim bagi lindungi Najib daripada siasatan. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa pertukaran bekas Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Abu Kasim adalah bagi melindungi Datuk Seri Najib daripada disiasat dan didakwa berhubung kes 1MDB. Perkara ini didedahkan oleh Nur Aida Arifin ketika mengesahkan kandungan rakaman audio perbualan antara Najib, isterinya Rosmah dan juga bekas pegawai khas Najib Datuk Amhari Effendi Nazaruddin. Najib sebagai Perdana Menteri ketika itu telah membuat beberapa tindakan yang memberi kesan kepada siasatan kes ini. Setelah pertukaran Tan Sri Abu Kasim kepada Tan Sri Zulkifli Ahmad, saya terima arahan untuk tidak meneruskan kes siasatan. Kan, tidak meneruskan kes. Sama juga dengan apa yang berlaku dalam sewaktu siasatan SRC. Saya pernah interview bekas pengarah SRC di Biro Operasi Khas BOK. Dia pengarah BOK. Dia salah seorang pengarah BOK. Dan pengarah BOK itu mengatakan dalam siasatan 1MDB beliau pernah menerima ugutan bunuh berupa satu peluru dihantar kepada beliau, itu satu amaran ugutan bunuh. Sewaktu beliau menyiasat kes MDB, I think sekitar tahun 2015-2014 macam tu, probably earlier. Tapi insya-Allah nanti kalau ada masa kita akan kita akan dedahkan dan juga kongsikan perkara ini. Baik. Now, perkembangan 1MDB ni sangat menarik tuan-tuan sebenarnya. Kenapa? Sebab kita sudah melihat pengampunan tempoh hari berkenaan dengan kes SRC. Okay, Najib sebenarnya masih, orang tanya kenapa nasib Najib masih lagi masuk dalam mahkamah? Tak faham. 1MDB ni, kes 1MDB adalah satu kes perbicaraan yang lain. Yang dibicarakan tempoh hari adalah SRC. Beliau telah didapati bersalah bukannya 12 tahun sebenarnya. Itu concurrent. Beliau didapati bersalah dipenjarakan 72 tahun. Penjara tu sebenarnya 70 tahun. Tetapi sebab dia berlaku serentak, maka dia jadi 12 tahun. Sebab dia mendahibi banyak pelbagai tuduhan. Tetapi di pemenjaraan itu berlaku serentak. Kalau ikutkan, dia bukan 12 tahun, 70 tahun. Kalau dia buat sikit-sikit, maksudnya lepas habis satu-satu, 70 tahun. Tapi dia buat serentak. Dan dikurangkan jadi 6 tahun. Itu kes yang itu. Kes yang ini ada lagi.
Jadi bila ada yang mengatakan, oh jadi bermakna bila dah ampun tu tak ada lagi kes. Tak ada. Itu ampun pada kes itu. So itu kita berasa pelik. Kenapa dia nak ampunkan? Nak diampunkan dalam kes yang mana ada satu kes lagi tak habis. Kenapa tak disekalikan? Sebab kes ni akan ambil masa. Saya percaya tahun ni pun tak habis kes 1MDB ni. Berkemungkinan dia akan bawa ke tahun hadapan. Berkemungkinan. I might be wrong, but berkemungkinan. Sebab ini adalah saksi yang ke-50. Belum prima facie. Belum lagi nak apa orang kata, kalau enter defense, belum enter defense lagi ni. Kalau enter defense nanti, panjang lagi cerita dia. Kan, stage dia. Lepas tu submission dan sebagainya. Mungkin tahun depan, kita akan tahu keputusan 1MDB. Itu 1MDB. Dia ada lagi kes LHDN. Dia ada banyak kes, tuan-tuan. Kalau tak silap, lebih 60 kes ke, kalau tak silap saya. Lebih. Sama ada jenayah, civil dan sebagainya. So, bila orang marah, 6 tahun dikurangkan, yang pertama itu kita didedahkan oleh peguam Muhammad Syafiq Abdullah mengatakan pengampunan diraja. Lembaga pengampunan recommend supaya tak bagi pengampunan. Atas ehsan yang di-Pertuan Agong bagi pengampunan. Itu budi bicara beliau. Budi bicara baginda. Dan atas ehsan, tak apalah, okeylah tu. Tetapi akhirnya tuan-tuan, kita sedar bahawa ada lagi kes-kes lain yang sedang going on, yang sedang berlangsung. Itu saya kata, bila orang kata reformasi, di mana reformasi daripada reformasi tetap ada. Kan? Reformasi tetap ada. Tak pernah pun kita campur tangan dalam reformasi tersebut. Tak pernah kita campur tangan dalam reformasi tersebut. Terakhir tuan-tuan, menarik ini.